Ramai orang nampak sama, tetapi ianya berbeza. Assalamualaikum and hai semua. Bertemu kita kembali di channel Syarul Jamil Channel, di mana channel ini kita akan membincangkan topik-topik semasa ilmu emas dan kewangan. Alright, hari ini saya nak berkongsikan dengan anda tentang perbezaan-perbezaan dua kumpulan emas yang ramai orang nampak sama, tetapi ianya berbeza. Jom saya kongsikan. Okey, di tangan saya ini adalah rantai. Okey, ini satu kumpulan dalam emas. Dalam dunia emas ini adalah satu kumpulan yang berbeza. Okey, ini kita panggil rantai. Okey, emas perhiasan, rantai tangan. Alright, nampak tak kat sini ya? Okey. So seterusnya, ini apakah perbezaan rantai tadi itu bersama gold bar? Okey, ini adalah gold bar dan juga dinar. Dinar bentuk bulat, gold bar bentuk petak. Apakah perbezaan dua-dua ini? Okey, rantai dan juga gold bar dan dinar ini. Okey, apakah perbezaan mereka? Jom saya kongsikan kepada anda. Perbezaan yang pertama adalah barang kemas keturunannya hanyalah 91.6%. Inilah keturunan yang paling famous di negara kita, sama ada 91.6 ataupun orang panggil 916 ataupun orang panggil 22 karat. Okey, ataupun ke bawah. Kebiasaannya begitu. Okey, berbanding gold bar dan dinar. Okey, gold bar dan dinar keturunannya adalah 999.9. Okey, apakah number, apa perbezaan number ini untuk apa? Okey, perbezaan number ini menunjukkan kuantiti emas yang ada dalam emas tersebut. Okey, gold bar dan dinar mempunyai keturunan 999.9, bermaksud hampir 100% keturunannya. Maksudnya dalam tu semua emas, berbanding barang kemas. Barang kemas hanya 916. Ingat 91.6 hanya emas, selebihnya adalah logam lain. Kenapa? Barang kemas perlu keras untuk pakai dan tahan lama. Okay, tak mudah patah, tak mudah kemek. Sebab tu kita hanya letakkan 91.6. Baki adalah logam lain untuk keraskan emas tersebut. Perbezaan yang kedua, okey, yang ini adalah ketara. Okey, barang kemas dibuat untuk perhiasan kaum wanita. Okey, kalau nak berhias, adik kakak nak berhias, okey, gunakan barang kemas. It's okay. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Barang kemas ada kekurangannya. Selepas ini saya akan kongsikan. Okey. Gold bar dan dinar pula dibuat untuk fokusnya kepada simpanan dan juga pelaburan. Okey. Ini adalah perbezaan dari segi matlamat. Barang kemas untuk perhiasan, okey, bukanlah untuk simpanan dan pelaburan. Kalau fokusnya kepada simpanan dan pelaburan, milikilah gold bar ataupun dinar yang berketurunan 999.9. Perbezaan yang ketiga, barang kemas normally akan ada pelbagai bentuk, ada pelbagai design, okey, tetapi berbeza pula dengan gold bar dan dinar. Desainnya hanya lebih kurang sama saja. Gold bar petak, dinar bulat. Potensinya sama sahaja, berbentuk petak dan bulat. Berbanding barang kemas. Barang kemas ni ada berbagai-bagai pattern. Ada gelang tangan, ada rantai, ada gelang kaki, bermacam-macam. Okey, ini perbezaan yang ketiga. Perbezaan yang keempat, barang kemas akan ada kos yang ekstra yang perlu kita bayar. Apakah kos itu? Itulah kita panggil kos workmanship. Workmanship itu adalah kos upah untuk membuat emas tersebut. Ingat, kita beli barang kemas bukan kita bayar itu hanya untuk emas saja. Total price yang kita bayar adalah harga emas tambah workmanship equal to, itulah total harga yang kita perlu bayar. Itu untuk barang kemas. Untuk gold bar dan dinar, kos pembuatannya amat minimum. Okey, ini perbezaan yang sangat ketara berbanding barang kemas dan juga gold bar dan dinar. Sebab itu fokus, kalau kita fikir untuk simpanan dan pelaburan, sangat untung kalau kita pilih gold bar dan dinar. Sebab kos pembuatannya, processing, workmanshipnya sangat sikit, sangat minimum. Okey, jelas? Perbezaan yang kelima, bagi barang kemas, jika desainnya kompleks, desainnya besar, kompleks dan perlu banyak penelitian, itu melibatkan lebih banyak extra cost. So, kita perlu spend yang lebih banyak untuk kita miliki emas tersebut. Katakanlah gramnya 100 gram. Okey, kos untuk memiliki 100 gram barang kemas berbanding 100 gram gold bar dan dinar, okey, ataupun dinar, kosnya akan berbeza sebab
Gold bar dan dinar tak perlukan extra cost yang banyak. Kita hanya bayar emas, harga emas tambah sedikit cost processing dan kita boleh miliki emas tersebut. Berbanding barang kemas yang ada pelbagai design yang sangat-sangat rumit, kita perlu bayar lebih banyak extra workmanship sebab upah processing untuk kita perlu bayar orang yang pakar untuk buat emas, barang kemas tersebut. So kita perlu bayar extra cost. Sedangkan dalam dunia emas ini, yang paling penting adalah berapa berat emas yang kita miliki. Itulah penanda aras berapa banyak keuntungan yang kita boleh miliki di masa hadapan. Perbezaan yang keenam, iaitu perbezaan terakhir yang paling ketara. Barang kemas mempunyai spread value yang sangat tinggi, sekitar 20 ke 30%. Bermaksud, jika kita beli barang kemas itu bernilai RM10,000 hari ini dengan kadar spread value sekitar 30%. Bermaksud apa? Kita beli barang kemas yang bernilai RM10,000, esoknya kita nak jual, kita hanya boleh jual sekitar RM7,000 saja. Kehilangan sekitar RM3,000. Inilah kita panggil spread value. Dalam spread value inilah dalam spread value itu ada termasuk workmanship, semua kos-kos ekstra yang perlu kita bayar kepada kedai. Sebab itu saya nak tekankan sekali lagi, untuk simpanan dan pelaburan sangat-sangat penting untuk kita pilih gold bar dan dinar. So, tapi jika kakak-kakak adik-adik nak berhias, it's okay untuk pilih barang kemas, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sebab macam mana pun kita miliki emas ni, kita nak guna di masa hadapan, kita nak dapat keuntungan di masa hadapan. Jika gold bar dan dinar, spread value-nya sangat minimum. Di public gold, spread value gold bar dan dinar sekitar 6% ke 9% saja. Sangat minimum, sangat optimum. So pakar-pakar kewangan pun banyak beritahu, jika kita ingin memilih produk aset emas, pilihlah produk emas yang spread value-nya di bawah 10%. So public gold dah menyediakan emas yang sangat-sangat sesuai untuk simpanan dan pelaburan, iaitu spread value yang sekitar 6% ke 9% saja. Semakin besar emas yang public gold jual, semakin rendah spread value yang emas tersebut miliki. Berbeza dengan barang kemas, kita perlu spend more, kita perlu hadap, kita perlu milik, kita terpaksa melalui spread value yang tinggi jika dalam barang kemas. Sekali lagi saya tekankan di sini, jika rakan-rakan memiliki emas untuk tujuan simpanan dan pelaburan, fokusnya adalah kepada gold bar dan dinar. Bukanlah barang kemas. Jika membeli untuk barang kemas, untuk perhiasan, is okay. Hadiah kepada isteri, hadiah kepada ibu, untuk sedikit barang kemas, itu okey. Tapi ingat, fokus kita untuk simpanan pelaburan, keuntungan di masa hadapan, fokus pilih item yang betul. Saya berharap sesi yang saya berkongsi ini bermanfaat kepada anda semua. Jika bermanfaat, boleh like, komen dan share. Anda komen apa-apa saja di bawah. Jika anda nak mulakan simpanan emas pertama anda, mungkin sendah 1 gram ataupun sendah RM100, di public gold ada kaedah tersebut. Anda boleh mulakan simpanan emas sendah RM100 ataupun 1 gram. Bagaimana caranya? Anda boleh baca di ruang description, saya akan jelaskan step by step, dan anda boleh kontak saya terus untuk saya guide anda satu persatu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.